Tausiah. Sama-samalah kita ikuti forum perdana yang akan disampaikan bersama oleh Datuk Ayub Khan, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh dan Dr. Haji Mahizur Azri Maknur serta moderator Ustaz Ahmad Umair bin Zulkifli. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Idris Shah 2 Ipoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rakan panel tu Datuk Ayub Khan, sahabat saya yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Hizul Azri. Alhamdulillah dapat kita bersama dalam satu majlis ilmu, ya, forum perdana ni majlis ilmu lah, majlis zikir, insya-Allah. Dan kita mendapat manfaat daripada majlis ilmu sebagaimana firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maksudnya berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ya, dalam majlis ilmu, dalam majlis forum perdana sempena Hari Pahlawan. Jadi saya mengambil kesempatan kepada pasukan keselamatan kita, Polis Diraja Malaysia, pada Angkatan Tentera Malaysia, kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ya, semualah saya mengucapkan Hari Pahlawan, pengertian pahlawan daripada perspektif Islam. Oleh kerana saya tu imam, jadi dia tanya dari sudut pandang Islam lah. Baik, kalau kita tengok pahlawan ni, dia bahasa Melayu. Biasa kita kalau orang Melayu, maka kita akan rujuklah Kamus Dewan lah. Biasanya kalau kita nak faham, nak tahu makna satu perkataan bahasa Melayu, makna pahlawan ni orang yang gagah dan berani. Itu satu. So orang yang gagah dan berani. Yang kedua, pejuang yang gagah. Itu makna ataupun pengertian dari segi bahasa kita. Kalau pahlawan orang Melayu ni Mak Kilau, Datuk Bahaman. Kalau di Peraknya Datuk Maharaja Lela. Itu pahlawan kita. Cuma apabila kita rujuk kepada Kamus Dewan tadi, bila saya tengok pejuang, ya, yang kedua tu disebut pejuang yang gagah. Kalau kita nak lihat daripada perspektif Islam, bila kita rujuk pada istilah pejuang ni, dia kembali kepada perkataan jihad, jahada. Dia ambil pada perkataan asalnya, perkataan jahada. Jahada ya jahadu jihadan. Ya, maknanya pejuang. Orang putih kata apa? Warrior. Itu pejuang. Ya, kalau kita nak ambil yang istilah Melayu, Kamus Dewan tadi, bahasa Arabnya kita boleh refer kepada perkataan jihad. Ya, cuma kalau kita bila sebut jihad ni, kadang-kadang istilah jihad ni dalam suasana kita, ya, kadang-kadang perkataannya itu disalahertikan kepada perkataan yang agak negatif. Padahal perkataan jihad ataupun jahada ni bahasa Arab, ya, ialah perkataan yang sangat baik dan sangat dituntut dalam Islam. Maknanya berjuang dengan bersungguh-sungguh. Itu makna asal makna perkataan. Ya, kita boleh rujuk kepada Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Maksudnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang pada jalan Allah dengan harta mereka dan dengan diri mereka, a'zamu darajatan 'indallah, kedudukan darjat mereka yang darjat yang tinggi di sisi Allah, dan mereka tergolong daripada orang-orang yang berjaya. Makna kalau kita refer kepada pejuang dalam bahasa Arab, dia ialah orang-orang yang berjihad, berjuang pada jalan Allah, iaitu dengan harta mereka dan juga dengan diri, dengan jiwa mereka. Kalau kita rujuk, dan mereka ini ialah mempunyai kedudukan yang tinggi, a'zamu darajat, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah.
dan mereka tergolong daripada orang-orang yang berjaya. Saya ambil satu lagi dalam surah Al-Hujurat berkenaan dengan pejuang ni dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Ini surah Al-Hujurat ayat 15. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang beriman dengan Allah. Yang dikatakan orang yang beriman itu orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi dan mereka berjuang, mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka, jiwa mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang benar. Jadi kita nampak dekat sini Allah terangkan pejuang, ciri-ciri pejuang ya dalam Islam, iaitu yang pertama orang yang beriman dengan Allah. Akidahnya kena betul, beriman dengan Allah. Itu syarat. Kalau kita bicara tentang perspektif dari sudut Islam, pejuang itu ataupun pahlawan itu mesti orang yang beriman dengan Allah. Yang kedua, beriman dengan Rasul. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi, beriman dengan Allah dan Rasul, dan mereka berjuang pada jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Itu ciri-ciri ciri-ciri yang dikatakan pejuang tadi yang disebut dalam Kamus Dewan apabila kita refer kepada pahlawan. Saya nak sebut tadi dari segi apa yang penting, istilah yang disalah ertikan. Kadang-kadang bila sebut minta maaf Datuk ya, kadang-kadang orang kita bila dengar jihad ni dia bayangkan teroris. Orang salah, pengebom berani mati, melakukan pembunuhan. Sebenarnya itu bukan jihad. Yang tu memang pelampau. Kalau dalam Islam disebut buruh, yang memang pelampau itu. Ya, pemberontak pelampau. Ya, mereka bukan mujahid sebenar. Mujahid ni seorang. Kalau jamak pluralnya disebut mujahidin. Ya, orang-orang yang berjuang. Jadi yang ni kita kena tahu. Insya-Allah kalau kita dah faham ni, ya, orang yang jihad sebenarnya ialah istilah yang benar, istilah yang digalakkan dalam Islam. Jangan kita salah ertikan. Kadang-kadang ialah sebab dia bukan bahasa kita. Jihad ni kan bahasa Melayu, bahasa Arab. Orang Melayu kadang dia masalah bahasa jadi itu yang peringkat pertama yang perlu kita tahu. Saya nak sebut sini secara kita boleh rumuskan, kita simpulkan makna pahlawan di sudut Islam ialah iaitu seseorang yang beriman dengan Allah, mempertahankan agama dan negara sama ada dalam bentuk harta dan jiwa serta dirinya. Lagi satu saya nak rujuk, baru ni kita khutbah yang dikeluarkan oleh JAKIM dibaca di seluruh Malaysia, termasuklah negeri Perak pada 20 hari bulan 9 sempena Hari Pahlawan. Di dalam khutbah juga ada menerangkan tentang maksud pahlawan. Kalau kita tengok maksud pahlawan dalam konteks negara, tadi dalam perspektif Islam, dalam konteks negara, maksud pahlawan negara yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan lain-lain agensi keselamatan serta individu yang secara bersama mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara dari ancaman musuh. Ini kita takrif pengertian pahlawan dalam konteks negara. Seorang yang berjuang mempertahankan negara, kedaulatan negara. Jadi insya-Allah bukan kata anggota keselamatan je. Kalau kita tengok, kita refer kat sini ya, termasuk juga individu. Makna semua orang boleh jadi pahlawan. Pahlawan ni umum sebenarnya, kita buka takrifnya, sebab takrif ni dia tak terikat. Saya dah cuba tengok, cek tak ada takrif yang terikat. Jadi siapa-siapa yang berjuang mempertahankan negara daripada ancaman musuh, maka kita boleh ditakrifkan sebagai pejuang. Yang penting kerana Allah Ta'ala, maka kita akan termasuk dalam fi sabilillah, ya, pejuang jihad fi sabilillah. Jadi insya-Allah kita semua boleh jadi pejuang. Ya, jangan risaulah dalam apa bentuk pun. Ya, bukan mesti keselamatan je. Kadang pejuang ni pejuang dalam bentuk ekonomi, ya, dalam bentuk pendidikan. Ya, kita ni dalam pelbagai bidang semua ada di sini insya-Allah.
setiap amalan kita merupakan satu perjuangan dalam agama. Jadi itu saja untuk peringkat awal ni ya. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Farid atas penerangannya tentang definisi dari sudut Islam tentang pahlawan. Jadi kita dah dapat biasanya pahlawan ni dikaitkan dengan jihad, dan jihad ni selalu disalahertikan oleh masyarakat dan juga dunia ni sebagai sesuatu yang tak baik. Walhal sebenarnya istilah tu sendiri istilah yang sangat-sangat mulia. Itu adalah sikap yang sepatutnya ada dalam diri setiap daripada kita, bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap sesuatu hal yang kita lakukan di dunia ni sepatutnya. Jadi kita dah dapat istilahnya memperjuangkan agama. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni dalam masyarakat kita sekarang, selalu kita dengar ada je orang kena tangkap. Kalau baru-baru ni Datuk Ayub dan tim dah ada tangkap LTTE geng pengganas ni. Kalau kita tengok apa kan yang menjadikan para penduduk di Malaysia ni terutamanya lah, kemudiannya dia tersasar daripada tujuan asalnya, niatnya mungkin murni, lepas tu dah tiba-tiba pergi kepada keganasan dan sebagainya ni, hingga mengancam keselamatan negara. Jadi soalan saya kepada Datuk Ayub ni, apakah bentuk-bentuk ancaman keselamatan kepada generasi masa kini, terutamanya dengan inilah yang kita kaitkan dengan dia orang nak jadi pahlawan mungkin, tapi tiba-tiba jadi pengganas. Jadi mungkin Datuk Ayub mungkin boleh terangkan sedikit. Kena dengan soalan berkaitan dengan ancaman keselamatan ni, memang banyak aspek kalau kita nak tengok dalam isu keselamatan ni, tapi saya hanya akan sentuh 3 sepintas lalu. Yang pertama berhubung dengan isu aspek agama lah. Kalau kita tengok memang banyak suspek-suspek yang kita tangkap, dalam majoritinya banyak orang Islam yang kita tangkap yang terlibat dalam keganasan. Bukan kita kata agama lain, bangsa lain tak ada pengganas, ada juga, tapi yang kebanyakan kita tangkap sejak 2001 sampai sekarang ni banyak melibatkan orang Islam. Faktor utama yang menyebabkan kenapa mereka ni terpengaruh dan tadi Tuan Imam pun bercakap berkenaan dengan salah tafsir jihad. Itulah punca utamanya. Kita menafsir Al-Quran, hadis ikut kefahaman kita. Kita tak berpegang kepada mazhab. Yang banyak yang nak pergi berjihad, yang termasuk yang kita tangkap ni, memang niat dia orang bagus, tetapi mereka bertemu dengan individu-individu yang kononnya mengaku sebagai tok guru dan pakar agama ni, orang yang salah, orang yang sesat. Jadi mereka ni terikut dengan tok guru mereka. Yang banyak kita tangkap yang dah penjara kat Tapah tu, bila kita pergi jumpa dia orang balik kat Tapah, dia orang menyesal. Tuan, saya minta maaf tuan, saya tersilap guru, kata. Itu punca utama dia, sebab kita tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar. Itu yang pertama. Banyak, dan kebanyakan yang kita tangkap ni golongan-golongan yang sering membawa isu-isu berkaitan dengan mazhab lah, pertemuan mazhab. Contohnya Syiah dengan Sunni bersama. Syiah tuan-tuan memang clear cut sesat. Tak perlulah kita nak bincangkan lagi, fatwa kebangsaan dah keluar, fatwa negeri dah keluar. Syiah, kemudian satu lagi grup yang kononnya grup Salafi mereka mengaku sebagai Salafi. Macam Tuan Imam cakap, dia mengaku sebagai Salafi tapi bukan orang Salafi. Jadi inilah menyebabkan ramai orang terpengaruh dengan konsep-konsep atau term-term yang dikoin, yang dicipta sendiri oleh kumpulan-kumpulan ataupun tokoh-tokoh kumpulan yang ketua-ketua kumpulan orang. Kemudian yang kedua ni berhubung dengan fanatik. Kita tengok kebanyakan daripada yang terlibat ni terlalu fanatik kepada sesuatu tokoh, seseorang tokoh, sesuatu mazhab ataupun sesuatu ideologi. Jadi mereka tak menerima pandangan-pandangan yang lain. Mereka amat jumud. Tafsiran mereka, tafsiran Quran dan hadis amat secara literal, secara harfiah atau literal. Jadi kalau dia kata boleh bunuh orang kafir, boleh bunuh. Tapi bila, di mana, apa sebab kita boleh bunuh, itu dia orang tak tekankan. Jadi ini yang menyebabkan ramai daripada orang yang terlibat dalam ini terdorong untuk terlibat dalam aksi-aksi keganasan. Seterusnya ini terlibat dalam ajaran sesat. Selain pada ideologi, ada juga yang banyak terlibat dalam ajaran sesat. Contohnya tuan-tuan, bulan lepas ada pihak Jabatan Agama Selangor buat sebuah di Uluyam. Ada 5,000 orang pengikut Qadiani. Mereka buat perhimpunan dan di tempat itu. Daripada 5,000 ni, 70% adalah orang warga Pakistan yang memiliki kad UNHCR. So bila Jabatan Agama pergi untuk tangkap, 30% ni orang Melayu kita lah. So dia orang boleh tunjukkan kad ni. Dia orang kata dia orang ada kad UNHCR kad. Tak boleh nak tangkap. Itu hak kami. Kami nak amalkan Qadiani ke,
mazhab apa pun, itu hak kami. Ini keadaan sekarang tuan-tuan di Malaysia. Maknanya orang dah mula mencabar majlis fatwa, orang dah mencabar pihak polis. Yang malangnya yang kebanyakan ni orang asing, yang mana di negara mereka ni dia orang ditolak, dia tendang keluar, datang ke Malaysia, kita bagi dia orang pengiktirafan, kita bagi dia orang kesimewaan. Cuba kita pergi negara dia orang tengok, boleh tak kita amalkan mazhab kita? Tak ada tuan-tuan. Ini yang kebanyakan kita terdorong, terikut, terpengaruh dengan tokoh-tokoh luar yang datang ni, yang membawa fahaman-fahaman ajaran yang sesat. Dalam konteks fahaman atau ajaran sesat ni banyaklah. Kalau kita tengok konteks berjihad ni, Tuan Imam cakap tadi, kita ni amat teruja, khususnya orang Melayu Islam lah. Kalau sebut Imam Mahdi, semua nak jadi tentera Imam Mahdi. Itu yang banyak nak pergi ke Syria tu kan. Dekat sini dia orang semayang pun tak, subuh tinggal, yang lain semua tak buat, tapi dia nak pergi berjihad, dia nak mencari tentera Imam Mahdi. Yang banyak kita tangkap inilah karakter dia. So macam mana jadi tentera Imam Mahdi kalau kita pun tak betul? Imam Mahdi ni kadang-kadang orang daripada Malaysia duduk Sungai Buloh mengaku Imam Mahdi, itu pun kita percaya tuan-tuan. Dia tak tahu kriteria Imam Mahdi, dia tak pergi mengaji apa dia tu imam, siapa dia, macam mana Imam Mahdi, macam mana rupa dia, macam mana fizikal dia, di mana dia akan muncul, bila dia akan muncul, dia tak nak belajar. Itu yang banyak terpengaruh dengan Imam Mahdi jadian. Banyak kat Malaysia ni sebut Imam Mahdi, semua nak jadi Imam Mahdi, tentera Imam Mahdi. Itu yang banyak pergi ke Syria tu. Kemudian ni yang mudah terpengaruh dengan dakwah ataupun individu asing. Kita ni dekat Malaysia ni ramai dah ulama kita, ulama pondok, ulama macam-macam ada kita. Orang yang petah, orang yang berhenti, tapi kita nak juga orang yang luar, orang yang kita tak tahu background dia tuan-tuan. Ini yang bahaya, banyak berlaku khususnya di Lembah Kelang tuan-tuan. Melibatkan orang yang kaya-kaya lah, Tan Sri, Datuk Sri apa semua ni. Kalau orang luar datang tu, itulah imam besar dia orang. Walhal kebanyakan yang kita tangkap ni orang luar ni tuan-tuan, ini yang membawa ajaran sesat. Dia dekat negara dia tak tahu dia menipu banyak orang, berpuluh orang, datang ke Malaysia, kita seolah-olah anggap dia sebagai tu ulama besar tuan-tuan. Yang ulama kita tak nak dengar, yang orang buat ceramah kat masjid tak nak datang dengar. Tapi kalau orang luar datang, berduyun kita pergi dengar, kita pun tak tahu apa dia cakap. Itu yang salah satu lagi. Kemudian inilah bab agama ni tuan-tuan, dalam konteks sekarang ni banyaklah golongan liberal lah, LGBT lah, terlalu open sangat tuan-tuan. Kita pun dah sukar untuk mengawal dengan keadaan apa ni social media sebagainya. Orang dah mula bercakap, orang dah mula nak semua bebas, dia orang tak nak terikat. Ini yang bahaya lagi. Kemudian itu bab agama. Dan bab sosial ni tuan-tuan, bab sosial ni banyak. Orang muda sekarang dia mula bertikaikan dah. Kalau kita dulu kita sebut dulu Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan Tuan Agong, Sultan, Raja-Raja, kita hormat. Sekarang tak ada tuan-tuan. Kebanyakan budak-budak, malahan di kalangan, minta maaf cakap lah, kadang-kadang orang politik pun sama, mereka mempertikaikan. Bila orang keluar fatwa, majlis fatwa keluar fatwa, negeri keluar fatwa, majlis fatwa keluar ketua, dia orang tak nak ikut, dia orang pertikaikan. Ini tuan-tuan diikuti oleh golongan remaja kita. Banyak dah mula mempertikaikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majlis fatwa kebangsaan ke majlis fatwa negeri, mencabar tuan-tuan secara langsung. Dan ada juga tuan-tuan budak-budak muda ni, kita cakap pasal hari pahlawan, kenegaraan, kita tanya dia orang perlembagaan persekutuan pun dia orang tak tahu lah. Ada setengah tu dia lah dalam konteks bukan Melayu cakap pasal Malaysia pun tak boleh. Macam mana nak cakap pasal perlembagaan Malaysia? Tu dah tak ada tuan-tuan. Ciri-ciri yang kita dulu, macam saya kira orang tua lah kan, kita belajar tu tak ada dah. Jadi budak-budak sekarang dah habis. Macam-macam masalahnya kita hadapi. Dia orang nak ikut barat, dia orang tak nak ikut acuan kita. Nak bebas sebebas-bebasnya. Kalau kita ni ada banyak kekangan. Budak-budak muda ni tuan-tuan, itulah. Kemudian di sosial ni tuan-tuan, isu-isu kalau melibatkan orang Islam ni banyak isu penagihan dadah lah, pergaulan bebas, penagihan dadah. Pergilah tengok tempat-tempat pemulihan yang kita tangkap, penagihan dadah ni majoriti adalah orang Melayu Islam tuan-tuan. Itu yang kita sedih. Dan inilah salah satu isu yang ditekankan oleh IGP yang baru, Tan Sri Abdul Hamid Bado, untuk membentras penyimpanan dadah sebagainya. Tuan-tuan tengok banyak operasi-operasi besaran yang kita buat seluruh negara untuk membentras, sebab inilah punca berlakunya masalah sosial tuan-tuan. Dan yang terakhir tuan-tuan, isu politik lah. Politik ni tuan-tuan tak habis-habis.
Ini yang akan membuat perpecahan, tuan-tuan. Kita daripada dulu sampai sekarang berpecahlah sesama kita. Daripada 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, dia jadi 6 sekarang. Cakap dalam konteks Melayu Islam dah jadi 6 lah sekarang. Itu ada nak berpecah lagi, kan? Saya bercakap dalam konteks isu sebagai agensi penguatkuasa, kita tak main politik. Demikian tadi forum perdana yang telah disampaikan bersama oleh Datuk Ayub Khan, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh dan Dr. Haji Muhammad Hizur Azri bin Maknur serta moderator Ustaz Ahmad Umair bin Zulkifli. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Idris Shah II, Ipoh. Tausiah. Sama-samalah kita ikuti bahagian kedua forum perdana yang akan disampaikan bersama oleh Datuk Ayub Khan, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh dan Dr. Haji Muhammad Hizur Azri Maknur serta moderator Ustaz Ahmad Umair bin Zulkifli. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Idris Shah II, Ipoh. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor yang boleh menyebabkan ancaman kepada keselamatan negara ni. Tapi kalau kita tengok mulanya dengan ni lah, salah faham erti ni. Dia mula rasa nak berjihad tadi tu, lepas tu dia salah ikut orang, lepas tu taksub ni, taksub mazhab, lepas tu Imam Mahdi jadian. Saya ada kenal juga ada tu seorang nama dia Mahdi, tapi dia pelajar Intek universiti dekat Malaysia ni lah. Dia tu bukan Imam Mahdi lah. Kalau orang taksub ni entah itu pun ikut juga. Namanya je Mahdi, bapaknya bagi, nak buat macam mana? Kita dah dengar sedikit tentang ancaman-ancaman keselamatan ni. Saya nak beralih kepada ahli panel kita yang ketiga, Dr. Hizul. Pahlawan ni sebenarnya penting dan perlu ada dalam diri setiap daripada kita ni sebenarnya. Jadi untuk Dr. Hizul, soalannya bagaimana untuk mengekalkan atau memupuk semangat kepahlawanan ini di samping menghadapi cabaran dunia gini ni yang macam-macam ada ni. Baik, jadi silakan pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. In terms of Islam, sebenarnya kepahlawanan ni telah dicontohkan kan daripada dulu sampai sekarang. Contohnya seperti kalau kita tengok, pahlawan ni adalah seorang yang seperti yang dikatakan oleh Ustaz Farid tadi. Kalau saya, if I want to define the words pahlawan in the simplest words, sebenarnya saya akan kata pahlawan ni adalah mujahid. Isim fa'il daripada jahada, jihad kan. Mujahid ni maksudnya orang yang bersungguh-sungguh. Jahada tu maksudnya bersungguh-sungguh. Ini orang-orang muda nak kena tahu ni kan. Jangan sebut bila jahada je perang, jahada je perang. Bukan, jahada tu maksudnya bersungguh-sungguh. Jadi mujahid tu maksudnya orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita tengok kan, definition ni saja dah sangat mudah. Jahada, orang yang bersungguh-sungguh kan. Satu contoh kalau di dalam Al-Quran tu, wa daraballahu, kata Allah Subhanahu wa taala, diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala lil mukminin, terhadap orang-orang yang beriman ni, imra'ata Fir'aun, seorang mujahadah, seorang pahlawan yang mendampingi Fir'aun. Ini hebat ni. Mujahadah ni dia mendampingi Fir'aun sebab dia isteri pada Fir'aun, tetapi dia tak terikut dengan Fir'aun. Ini salah satu bentuk pahlawan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa kan yang namanya Hasiyah, kalau biasa dalam hadis kita tahulah, Hasiyah ni adalah isteri Fir'aun dan dia adalah seorang pahlawan. Kenapa? Kerana dia tetap beriman kepada Allah dan dia mentauhidkan Allah dan tidak terlibat dengan kezaliman Fir'aun. Ini satu pahlawan, pahlawan dalam bentuk akidah. Kemudian kalau kita baca dalam sirah pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina banyak pahlawan-pahlawan yang usianya sangat muda. Satu contoh, pahlawan dalam bidang ekonomi. Kita biasa kalau kita baca dalam sirah, kita ada dengar kan yang namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, salah seorang yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ni adalah seorang pahlawan. Dia pahlawan dalam apa? Bukan dalam peperangan, tetapi pahlawan dalam bidang ekonomi. Kenapa? Kerana beliau mampu mendominasi ekonomi Madinah kan, mengalahkan Yahudi. Jadi ekonomi Madinah ni ketika Rasulullah SAW hijrah dikuasai oleh Yahudi. Tak sampai 3 tahun Abdurrahman bin Auf kemudiannya radhiyallahu anhu kan berjaya mengalahkan Yahudi dan dia dianggap sebagai seorang pahlawan. Pahlawan apa? Dalam bidang ekonomi. Kemudian kita tengok pula kan pahlawan dalam bidang sosial yang menyelamatkan umat Islam daripada ketergantungan kepada Yahudi. Siapa dia? Yang bernama Uthman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kan, 2 orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Osman bin Affan. Jadi dia ni dianggap sebagai seorang pahlawan. Kenapa? Kerana Osman bin Affan ni berjaya membeli telaga. Jadi air waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, air ni kan dikuasai oleh satu bangsa sahaja, iaitu Yahudi. Maka oleh Rasulullah SAW ditrain salah seorang sahabatnya, iaitu Osman bin Affan, untuk kemudiannya berjaya membeli telaga tu. Kan? Dan dengan terbelinya telaga Ar-Rumah tu, air kemudiannya tidak didominasi oleh Yahudi dah. Orang Islam dapat menguasai air, dan dia dianggap sebagai seorang pahlawan yang dikenang sampai sekarang. Dan tuan-tuan perempuan hadirin rahimakumullah, menjadi seorang pahlawan tak semestinya kita ni kan ni mesti dikenal atau kita kena menang dalam perjuangan. Tidak. Di dalam Islam dicontohkan yang namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ni adalah seorang pahlawan. Kalau kita baca dalam sirah dikatakan bahawa Osman bin Affan ni adalah pahlawan dalam perang Uhud. Beliau syahid dalam perang Uhud. Tetapi kemudiannya tuan-tuan, dia pun tak memenangkan kan peperangan Uhud. Perang Uhud tu kalau kita baca dalam sirah memang umat Islam kalah. Kan? Tetapi kemudiannya kenapa Mus'ab bin Umair dianggap sebagai pahlawan? Kerana sekali lagi, pahlawan bukan bermakna orang tu mesti memenangkan sebuah perjuangan, dia mesti dikenal oleh siapa-siapa. Tak. Jadi itu sebabnya kena dalam Islam kan, pahlawan ni dalam banyak bidang. Kita jangan sampai tertipu macam kata Datuk Ayub tadi kan, kerana nak jadi pahlawan kononnya nak pergi berperang ke Syria kan. Kita pun jadi pelik kan, kenapa perlu macam tu? Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Datuk yang mengatakan bahawa di akhir zaman nanti negara yang terbaik itu adalah Syria. Betul. Saya setuju dengan hadis tu sebab hadis tu riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Tetapi kemudiannya kan Datuk, logik kita, kalau seandainya ada tempat yang terbaik, ada tak tempat yang baik? Tentu ada tempat yang baik. Malaysia ni adalah tempat yang baik untuk kita berjuang. Kenapa nak pergi ke Syria kalau kita fikir-fikirlah kan. Tetapi inilah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat rahimakumullah, kita kena sekali lagi memahami makna pahlawan dan apa itu perjuangan. Jadi itu sebabnya kenapa kan kita kena, kalau kita sedar bahawa kita semua macam kata Ustaz Farid tadi, semua boleh jadi pahlawan insya-Allah sesuai dengan bidang yang kita ceburi. Kalau macam saya mungkin kan menjadi pahlawan dalam bidang kesihatan. Saya doktor perubatan. Saya kan perlu menjadi pahlawan dalam bidang yang saya ceburi. Itu sebabnya kenapa kalau kita tengok tadi kan, imam kita dalam solat maghrib tadi membacakan salah satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dalam solat maghrib tadi imam kita membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kita kena faham bahawa menjadi seorang pahlawan menurut perspektif Islam itu adalah kita perlu berjuang dalam semua bidang yang ada. Kalau kita tengok sekarang ni kan, ekonomi kita, jujur saja, minta maaf Datuk kan, Ustaz, ekonomi kita tahu ekonomi kita dikuasai oleh bangsa lain. We have no comment. Don't keep on complaining. Kalau menurut saya kita kena hadir. Orang-orang Melayu Islam sekarang ni kena hadir, jadilah seperti Abdul Rahman bin Auf. Mari kita sama-sama berjuang dalam bidang ekonomi. Sekarang ni ada BMF, alhamdulillah, Buy Muslim First. Kan? Kita buy Muslim First bukan sebab kita benci pada bangsa lain, bukan kita memusuhi bangsa lain, bukan. Tetapi kita lebih sayang dan lebih cinta pada bangsa kita dan agama kita. Itu je isu dia. Bukan kerana kita ada isu dengan bangsa lain, bukan macam tu sepatutnya. Tetapi orang Melayu perlu mempersiapkan sekarang. Kita kena mempersiapkan alternatif untuk kemudiannya menjadikan, kalau seandainya nak buy Muslim First, kita perlu mempersiapkan barang-barang alternatif yang disediakan oleh bangsa asing. Dan di sinilah dalam yayasan ini tolong doakan, antara usaha yang kami buat walaupun sangat kecil, usaha kami nak membimbing dan mendidik kan pemuda-pemuda kita ni supaya berbisnes, menjadi alternatif, supaya mereka ni menjadi pahlawan di tengah-tengah masyarakat dalam bidang ekonomi. Sebab apa? Sebab kalau kami nak menjadi pahlawan macam mana PDRM kan, ataupun askar ataupun ATM, kami tak mampu sebab itu bukan bidang kami. Walaupun kami sangat menghargai sumbangan, sebab
semua kita dah sedia maklum yang namanya PDRM, yang namanya ATM kan, Angkatan Tentera Malaysia, itu adalah pahlawan-pahlawan yang paling unggul dan paling ke depan. Walaupun ada orang Datuk mengatakan dia tidur je kerjanya, aduh kan, tapi tak apa. Yang itu tu isunya nanti kita bahas lain. Lepas ni saya akan jawab kan, isu ada orang menuduh kononnya PDRM dengan ATM ni tidur je kerjanya kan. Profesor cakap macam itu. Saya kata profesor ni mungkin tak ada, dia ada otak tapi tak ada akal. Dia beza antara otak dengan akal, dua benda yang berbeza. Jadi dia tu mungkin ada otak sebab dia ada profesor, tapi dia tak ada akal, tak boleh memikirkan benda yang benar, baik, betul dan tepat. Jadi mungkin itu sikit ya, bahawa kepahlawanan ni semua kita kena memainkan peranan. Tentu yang paling ke depan dalam hal ini, dalam hal keselamatan dan kedaulatan negara, tentu kita kan dia sangat kan, insya-Allah tentu nombor satu Allah Subhanahu Wa Taala lah kan. Tetapi secara syariatnya kan kepada Angkatan Tentera dan pasukan polis diraja Malaysia, insya-Allah. Tetapi dalam hal-hal lain, dalam hal ekonomi, dalam hal education ataupun pendidikan, itu sebabnya kenapa kami di Yayasan kami memang sangat menggalakkan remaja-remaja kita sambung PhD. Pengurusi kita sambung master, insya-Allah. Lepas ni kami minta supaya dia sambung PhD. Sebab apa? Sebab tanpa ilmu, macam mana umat Islam akan menguasai dunia? Sekarang ni kalau kita search internet ke apa ke, Windows, itu orang kafir punya ya, apps-apps yang ada dalam komputer semua orang kafir punya, mana orang Islam? Kenapa? Sebab kita tak menguasai ilmu pengetahuan. Jadi antara mujahid yang perlu kita lahirkan adalah mujahid dalam bidang ilmu pengetahuan. Kita kena minta masyarakat kita, anak-anak, cucu-cucu kita sambung belajar sampai peringkat yang tertinggi dan kemudiannya insya-Allah menyumbang kembali kepada masyarakat. Okey, sekarang ada ditanyakan, apakah sifat-sifat yang dikendaki untuk menjadi seorang mujahid? Paling tidak saya baca adalah beberapa buku kan. Saya baca buku yang dikarang oleh ulama-ulama Islam dan juga yang dikarang oleh kan ya, orang-orang barat. Paling tidak tuan-tuan, saya bacakan je, ada 7 sikap ataupun sifat yang dikendaki oleh kita supaya kita mampu menjadi seorang mujahid ataupun pahlawan. Yang pertama apa? Keikhlasan. Ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, innama a'malu binniyat. Ini yang pertama. Kalau kita nak jadi pahlawan, jangan mengharap penghargaan, jangan mengharap pujian. Kalau kita nak jadi pahlawan, maka kan berbuatlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dikatakan oleh Ustaz Farid tadi kan. Syarat utama tu kena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, nak jadi pahlawan kena ikhlas. Kita berjuang bukan sebab dapat gaji, kita berjuang bukan sebab kita dibayar, kita berjuang kerana kita sedar ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dapat gaji, alhamdulillah, itu nikmat tambahan yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang kedua, perlu ada keberanian. Nak jadi pahlawan penakut? Tak boleh. Macam mana kan nak jadi pahlawan tapi penakut? Nak berjuang penakut? Tak boleh. Kita perlu keberanian. Kalau dalam bahasa Islam ini dipanggil syaja'ah, keberanian. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana mereka dikepung kan. Ketika itu Rasulullah SAW dengan tenang mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada keberanian. Yang kedua, yang ketiga, keistiqomahan. Nak buat segala sesuatu kena istiqomah. Tak bolehlah berjuang cuma sehari dua hari kan ya. Saya banyak juga lah bersembang dengan bekas-bekas yang dah pencen daripada askar polis kan. Dan saya bersyukur sebab diorang ni sampai walaupun dah pencen masih tetap berjuang. Kenapa? Kerana diorang merasakan mempertahankan negara ni bukan waktu bertugas saja. Mempertahankan negara ni diorang katakan biar sampai ke dia ketitisan darah yang terakhir. Subhanallah. Ini keistiqomahan yang kita perlukan untuk menjadi seorang pahlawan. Termasuklah kan dalam bidang ilmu ke, ekonomi ke dan lain sebagainya. Yang seterusnya, teamwork. Ini penting juga lah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Teamwork ni sangat penting. Semua PDRM tak boleh berdiri sendiri. Mereka memerlukan ATM. ATM tidak berdiri sendiri juga, memerlukan masyarakat yang ada, dan kita di masyarakat perlu support, full support, supaya kemudiannya keamanan dan kedaulatan negara ni dapat kita pertahankan insya-Allah taala. Mungkin itu je lah sikit. Saya ulang sekali lagi kan ya. Yang pertama tu kan,
lama sangat kan, nanti orang start batuk kan, jadi saya ulang sekadar untuk ni je. Yang pertama tu keikhlasan, yang kedua tu keberanian, yang ketiga tu keistiqomahan, dan yang keempat tu teamwork. Yang tu je dulu saya rasa untuk saya bahas kan, walaupun saya ada tulis banyak lagi, tapi cukup sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Terima kasih kepada Dr. Hizul atas penerangannya yang lengkap tadi. Kalau kita tengok tentang bagaimana cabaran dunia masa kini ni, macam mana kita nak membina pahlawan-pahlawan yang ada. Jadi pahlawan tu bukan cuma di medan perang angkat pistol senjata, tapi pahlawan juga dalam bidang ekonomi, pahlawan juga dalam bidang pendidikan, dan banyak lagi bidang lain yang kita kena jadi pahlawan. Itu masalah keberanian ni kan. Dia kemampuan ada, keberanian tak ada, ni masalah. Jadi kita kena berani menghadapi cabaran dunia masa kini. Jadi kita masuk kepada round yang kedua, semakin hangat. Jadi soalan yang seterusnya kepada Ustaz Farid. Jadi kalau kita tengok sekarang ni macam-macam jenis namanya Islam, macam Islamik, tapi macam-macam bunyi kan. Macam contoh Wahabi, lepas tu Salafi, lepas tu Syiah, semua perkataan Arab semua tu. Tetapi benda-benda ni sebenarnya bukan benda yang patut kita ikut dan ada bahayanya, seperti mana yang Datuk Ayub ada sebutkan tadi. Jadi soalannya, benda ni adalah salah satu masalah pemikiran yang dibawa oleh tokoh-tokoh tertentu dan juga individu-individu tertentu. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz Farid, apakah ancaman pemikiran ni juga bahaya kepada masyarakat, terutamanya warga belia kini? Jadi mungkin Ustaz boleh kupas sikit tentang isu ni. Baik, kalau ditanya adakah ancaman pemikiran ini bahaya, sudah tentu bahaya jawapannya. Ancaman pemikiran ini salah satu daripada ancaman keselamatan juga. Sebagaimana yang tadi Datuk Ayub dah bagi dah kias sikit-sikit tadi. Wahabi, Syiah, liberalisme, itu bentuk-bentuk ancaman pemikiran. Selalunya tidak akan berlaku ancaman fizikal jika tidak bermula dengan ancaman pemikiran. Dia akan biasa dengan ancaman pemikiran dulu. Dah berlaku pemikiran, lepas tu dia dah ada provokasi, dan akhirnya dia akan bertindak lebih agresif. Itu yang kita nak kena jaga. Dalam bahasa Arab disebut al-ghazwul fikr, iaitu serangan pemikiran. Bentuk-bentuk ancaman pemikiran ni banyak. Yang kita nak jaga, kalau di Malaysia ni yang sampai sekarang ada lagi Syiah. Saya sebut Syiah ni sebab dia daripada awal sehingga sekarang, daripada zaman dulu sehinggalah contemporary yang semasa. Kalau macam liberalism, pluralism, feminism, macam-macam ism lagi lah, tu yang baru. Tapi ini bahaya. Kalau kita tak ambil peduli, akhirnya dia akan menggugat. Satu, dia menggugat akidah kita. Dari segi fatwa, macam Datuk sebut tadi lah, buat Syiah kali semua dah ada lah jawatankuasa fatwa menyatakan ideologi ini ataupun ism-ism ini semuanya terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila dah sebut ni, saya sebut juga sikit-sikit apa bahaya. Satgi orang kata apa dia Tok Imam ni sebut Syiah. Yang kami tahu Syiah ni Islam lah. Tu yang nak kena faham tu. Saya nak kena terang juga apa benda sikit Syiah ni. Syiah ni dia mula pada zaman Saidina Osman lagi. Ni yang kita nak kena tahu. Mengikut para ulama, Syiah ini bermula, pengasas dia ataupun founder dia ialah Ibnu Sabah ataupun Abdullah bin Sabah. Dan yang perlu kita ketahui, Abdullah bin Sabah ni ialah seorang Yahudi yang convert kepada Islam. Kata ulama, dia masuk Islam tujuan untuk merosakkan Islam. Daripada awal lagi dah ada. Dan kita kena ingat, Yahudi ni Allah dah peringatkan kita dalam Al-Quran. Kita ada sumber, ada teks kita mengatakan bahawa Yahudi ataupun Nasrani ni mengancam kepada akidah orang Islam, umat Islam. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya Yahudi dan Nasara ataupun Kristian tidak akan redha, selama-lamanya tidak akan redha, sehingga kita mengikut ajaran mereka, mengikut pahaman mereka, mengikut ideologi mereka. Mereka akan create, mereka akan cipta apa sahaja ideologi untuk kita sampai mengikut pahaman mereka, hatta masuk Islam, jadi munafik. Ibnu Sabah ataupun Abdullah bin Sabah ini datang daripada Yaman ke Madinah, masuk Islam, buat provokasi, buat fitnah, mengatakan bahawa Rasulullah SAW mewariskan jawatan khalifah kepada Saidina Ali. Itu yang pertama dia mainkan, provokasi. Dia main apa, orang kata apa, bagi sentimen supaya taksub kepada Saidina Ali. Itu bermula sejarah
Setengah ahli sejarah kata dia dalam bentuk politik. Sebenarnya dia dah mengancam kepada akidah. Sebab itu akhir seterusnya kita akan lihat berlakunya pergaduhan, berlakunya peperangan sama umat Islam, kesan daripada provokasi atau fitnah Ibnu Sabah ini. Berlakunya perang Jamal, perang Siffin. Ya, kita lihat. Ini sebenarnya versi yang kita kena tahu sejarah umat Islam. Bukan orang Islam saja-saja nak bergaduh, tak ada. Sebenarnya ajaran Ibnu Sabah, seorang Yahudi. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya ayat 109, Allah berfirman, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Maksudnya kebanyakan ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka suka law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mereka suka kita ni daripada beriman menjadi kufur, menjadi kafir. Sebab apa? Hasadan min indi anfusihim, hasad dalam diri mereka. Orang Yahudi dan Nasara ni dia ada hasad pada orang Islam. Kita kena ingat, ni sejarah panjang lah. Kalau nak cerita pasal Yahudi daripada Nabi Yaqub ke, banyak cerita ni, panjang cerita sejarah pula. Tapi nak cerita itulah, dah Allah sebut, teksnya ada, sumbernya ada, dalilnya ada, bahawa kita kena berhati-hati dengan Yahudi dan Nasara yang tidak beriman lah, mereka yang tak beriman ni. Sebab bila sebut Yahudi ni, dia dua Yahudi, satu agama, satu suku bangsa. Agama Yahudi ni dia special, satu dia suku bangsa, satu lagi dia agama. Kalau kita agama bangsa Melayu, agama Islam. Yahudi ni agama pun Yahudi, suku bangsa pun Yahudi. Itu yang teruk lah, yang betul-betul fanatik dengan suku bangsa dia. Dia punya induk dia ialah Bani Israel. Bani Israel tadi antaranya Yahudi. Yahudi ni Yahuza, anak kepada, tak silap saya, anak kepada Nabi Yaqub, saudara kepada Nabi Yusuf. Ni cerita sejarah panjang kalau saya nak cerita ya. Tapi itu kita nak tahu asal usul Syiah. Kita jangan ingat Syiah ni, alah Syiah ni mazhab je. Saya kadang-kadang sedih saya dengar bila sebut ada setengah orang apalah bergaduh-gaduh sama Islam, mereka bayang Syiah tu Islam, padahal Syiah tu terang-terang dari segi akidah mengkafirkan sahabat, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Aisyah, isteri-isteri Nabi semua dikafirkan. Memang totally dari segi akidah, dari segi syariat. Belum kira cerita nikah mut'ah lagi, syahadahnya, Al-Qurannya. Dia tak percaya pada Al-Quran, teruk ya. Syiah ni terang-terang, mana-mana fatwa pun memang sesat. Jadi kita nak kena tahu yang ni. Kalau kita masih menganggap Syiah ni mazhab, masalah lah kita. Kena mengaji pengajian akidah. Ya, kebetulan di Masjid Negeri ni ada offer kelas CJ pengajian masjid, nak bagi tahulah. Dia ada satu subjek akidah dan tayarat fikriyah. Akidah dan pemikiran semasa, aliran pemikiran. Termasuklah Syiah, liberal, sekular, pluralisme, semua kita akan belajar. Yang ni memang kita nak tahu. Yang kedua, bila sebut pasal serangan fikiran ni, ideologi atau pahaman ni, satu lagi pahaman sekular. Pahaman sekular ni memang bukan pahaman daripada pahaman Islam ya. Dia pada abad ke-15. Pahaman sekular ni dia ada sejarah dengan ada kaitan dengan sejarah Kristian sendiri, pahaman sekular ni. Demikian tadi forum perdana yang tak boleh disampaikan bersama oleh Datuk Ayub Khan, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh dan Dr. Haji Mahizur Azri bin Maknur serta moderator Ustaz Ahmad Umair bin Zulkifli. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Idris Shah II, Ipoh. Tausiah. Sama-samalah kita ikuti bahagian ketiga forum perdana yang akan disampaikan bersama oleh Datuk Ayub Khan, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh dan Dr. Haji Mahizur Azri Maknur serta moderator Ustaz Ahmad Umair bin Zulkifli. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Idris Shah II, Ipoh. Aliran pemikiran, termasuklah Syiah, liberal, sekular, pluralisme, semua kita akan belajar. Yang ni memang kita nak tahu. Yang kedua, bila sebut pasal serangan fikiran ni, ideologi atau pahaman ni, satu lagi pahaman sekular. Pahaman sekular ni memang bukan pahaman daripada pahaman Islam ya. Dia pada abad ke-15. Pahaman sekular ni dia ada sejarah dengan ada kaitan dengan sejarah Kristian sendiri, pahaman sekular ni. Kalau kita rujuk kepada salah seorang profesor John L. Esposito, profesor di Greentown University
di Washington. Ini profesor ni bukan jarang-jarang punya profesor. Profesor ni profesor religious and Islamic studies, seorang Kristian, tapi dia mengkaji tentang agama Islam tapi tak masuk Islam. Dia sendiri mengaku bahawa Barat sendiri yang berideologi dengan ideologi sekularisme, dan Islam dia kata memang menolak sekular. Sekular ni maknanya satu fahaman yang memisahkan antara agama dan negara. Agama lain, negara lain, hak peribadi, itu sekular. Jadi kita sama sekali, sebab Islam tadi dah tanya, Islam tu kafah, keseluruhan. Islam tu dah sempurna, tak ada kita nak asing-asing, nak ambil sikit, tak ada. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah dah sempurnakan syariat, dah lengkapkan pada kita semua peraturan, nikmat, semua dah cukup, dan Allah redha dengan Islam sebagai anutan, sebagai agama kita. Selepas itu daripada sekular ni kalau ikut sejarah tadi saya sebut daripada abad ke-15. Lepas tu dia lahir pula liberal. Liberal ni kena ingat, liberalism ni anak kepada sekular. Sekular lah bapak dia. Anak kepada sekular ialah liberalism. Pahaman liberal makna liberty, daripada kataan bebas. Makna bebas. Ini juga bukan pahaman Islam. Kena hati-hati. Pahaman ini dia bawa supaya manusia bebas daripada agama, bebas buat pilihan sendiri, mementingkan individu. Ini pahaman liberal. Pahaman ini salah seorang pengasasnya ialah John Locke, pahaman liberal pada abad ke-17. Jadi pahaman ini lahir daripada sekular. Sekular tadi dia memisahkan antara agama dan negara. Yang ni pun dia nak bebas, dia nak keluar. Bila pahaman, ciri-ciri pahaman bebas ni lah dia tadi macam Datuk sebut tadi. Dia mulalah nak berfikiran individu, hak asasi manusia. Saya bila sebut hak asasi manusia ni bukan human right ni. Human right ni adalah tajaan barat. Kita kena tahu, bila kita belajar berkenaan dengan ideologi ataupun ism ni, baru kita tahu human right dari sudut Islam dan juga human right dari sudut barat. Barat dia mementingkan individu. Human right dia asalkan mengikut kehendak individu. Sebab tu salah satu ciri kalau kita tengok liberalism yang Datuk sebut tadi, LGBT, itu semua atas dasar human right. LGBT ni Allah nak cerita pun buruk benar rasa. Lesbian, gay, dia kira hak asasi. Aku nak, aku buat lah, dia kata. Dia berkenan dekat aku berkenan dekat dia, kira jadi lah. Ini human right pada barat, hak individu. Jadi ini tak ada dalam Islam. Kita juga ada hak asasi. Istilah sedap dalam bab ideologi ni, dia gunakan istilah yang sedap-sedap semua, tapi sebenarnya bertentangan dengan Islam. Kena berhati-hati. Selagi sesuatu tidak disandarkan kepada Islam, maka sesuatu tu masih belum sesuai, belum mengikut kehendak syarak, maka dia memberi kesan yang bahaya kepada akidah, kepada agama kita. Sebab tu kita tak boleh terima hak asasi tajaan barat, sebab dia berlandaskan kepada kebebasan individu, kehendak individu semata-mata, tidak merujuk kepada keseluruhan manusia. Dia dalam Al-Quran pun dah jelas. Kalau kita nak tengok hak asasi dalam konteks Islam, dalam perspektif Islam, Allah sebut dalam Quran innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ila akhir ayat. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau kita orang beriman, kita akan jaga saudara kita. Dia tak ada penting individu, semua sama. Itu baru hak asasi manusia. Aku pun nak macam tu, aku pun nak aman, kau pun nak aman. Innamal mu'minuna ikhwatun, brotherhood, kita sama-sama bersaudara. Mesti kita kena sayang ni. Nabi pula jelas lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Nabi. Sehingga Nabi SAW kata tidak beriman siapa yang tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. Saya rasa hak asasi ni paling power ni. Clear Islam. Makna kita kena sayang pada diri saudara kita sama macam kita sayang diri kita. Itu bukan hak asasi lagi ke? Memang itulah hak asasi dalam Islam. Islam ajar kasih sayang sama kita. Kalau kita tengok human right dalam konteks barat, dia hak individu. Aku nak terima, aku nak buat, lantak orang lain tak boleh kacau.
Ya, sebab tu nikah sejenis sama gender boleh di barat, di Holland, di Britain. Mereka boleh kahwin sejenis. Kita tak tergamak nak kahwin tu. Macam mana nak menikah sama jenis? Nak daftar kat pejabat Tok Kadi pun. Saya dulu sebelum Imam besar kadi. Kalau orang mari tiba-tiba isi orang laki dengan laki, ya Allah, macam mana penin. Saya rasa kalau kita pakai akal yang sihat pun tak boleh terima. Secara fitrah kita tak boleh terima. Kan? Sebab tu kita tolak LGBT bukan apa. Bukan kita tak suka liberalism apa semua, bukan. Sebab memang dia bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konsep hubungan sesama manusia pun tak boleh. Hablum minan nasnya tak sesuai. Bukan fitrah. Bukan fitrah manusia. Sebab tu kita kena tahu pahaman-pahaman ni, pahaman Syiah, sekularism, liberalism. Satu lagi pluralism. Ini cucu. Tadi sekular, atuknya, anaknya liberal. Ni lahir pula daripada liberal, plural pula. Dia spesies tu juga. Ya, plural ni maknanya persamaan agama. Faham dia? Samaan agama atas dasar toleransi dalam agama. Dia create, dia cipta pahaman ni atas nama toleransi. Bunyi memang sedap. Tadi kita kata human right. Lepas tu toleransi pula. Kita kalau buat toleransi ni kira bagus benar lah. Dia nak ajak pula Islam bertoleransi dengan Kristian, dengan Buddha, Hinduism, Buddhism, semua dia nak ajak. Dalam satu bangunan ada masjid, ada gereja, ada kuil. Ini pahaman yang dibawa oleh seorang padri, John Hick. Ini padri, seorang teologi Kristian. Mereka ni kalau nak ajak debat memang tak lepas dah. Sebab kitab mereka pun mereka dah seleweng. Nak pula panggil Zakir Naik, Dr. Zakir Naik lagi dia bancuh. Kan dia dah hafal kitab mereka, yang mereka seleweng tu pun dia tahu. Jadi lah dia create apa? Kita create toleransi lah kita, jangan bergaduh lah. Semua agama sama-sama nak menuju kebenaran dia kata. Semua kita buat pluralisme agama ni atas dasar untuk, orang kata apa, semua agama sama. Semua sama benar. Ibadat masing-masing lah, syariat. Semua nak menuju ke syurga atas dasar toleransi. Jadi tak ada agama yang boleh mengaku dia benar, lebih benar. Dia punya syarat dia. Ciri-ciri pluralism atau pluralisme agama ni. Ini pahaman yang baik. Ya, ini yang contemporary kita nak kena jaga. Yang semasa ni. Yang Syiah tu satu hal, yang liberal satu hal, yang plural satu hal, yang LGBT satu hal, macam-macam. Jadi kita sama-sama berhati-hati, kita berdoa insya-Allah selamat akidah kita. Terima kasih Ustaz Farid. Tu kata dia setengah hari tak habis kalau cerita benda ni. Nak bagi dia 15 minit, 10 minit tak maunya. Jadi kita dah nampak dah secara ringkas pun agak mendalam jugalah. Tadi yang dibahaskan oleh Ustaz Farid tentang ancaman-ancaman ni, daripada mana munculnya, daripada mana mulanya. Jadi kita dah nampak dah benda ni masalahnya daripada akidah. Daripada akidah dia bila bermasalah, dia akidah dia akan bermasalah di pemikiran. Akidah ni pemikiran juga. Dan selamat dekat dunia pun tak, ke akhirat apatah lagi. Jadi mungkin untuk Datuk Ayub, apakah kesan ancaman sebegini kepada belia dan masyarakat terutamanya? Daripada masalah pemikiran-pemikiran akidah apa semua ni, sebab inilah antara punca kalau kita nak tahu punca yang membawa kepada mereka ni mula jadi teroris dan sebagainya. Mungkin Datuk Ayub banyak pengalaman dalam hal ni, dipersilakan. Kalau kita tengok daripada zaman komunis dulu sampai sekarang 1948 sampai akhir 1989, berapa ramai tentera dan polis terbunuh, anggota pasukan keselamatan. Kalau ikut statistik yang saya ada ni tuan-tuan, anggota polis yang paling ramai yang terbunuh 1346 di antara tahun 1948 hingga 1989. Kemudian diikuti oleh anggota tentera 519. So, jumlah keseluruhan anggota keselamatan yang terbunuh sepanjang tempoh darurat tersebut adalah 1865, dan orang awam 2000 lebih, pihak komunis 6000. Itu jumlah yang terbunuh tuan, bukannya seorang dua orang. Jadi bila negara ni aman, dia cakap besar pula. Berapa perlu ada tentera, berapa ada polisnya. Kita boleh duduk senang, boleh tidur lena, boleh berniaga, boleh kaya raya di Malaysia sebab anggota pasukan keselamatan. Jangan sebab bila dah aman, dah tenteram, hampa pun dah kaya, rumah besar, bini 4, kereta besar, hampa nak cakap besar. Bukan cakap besar lah, dalam bahasa kasar, kurang ajar lah kan. Ini tuan-tuan yang banyak bercakap macam ni, orang tak percaya sejarah dan orang yang kurang ajar. Kalau kita tengok negara-negara luar tuan-tuan, negara-negara yang merdeka awal daripada kita pun sampai sekarang pun tak aman lagi. Sebab apa? Sebab dia orang tak ada satu sistem negara, pentadbiran negara yang tersusun. Kita mungkin ada kekurangan di sana sini, sikit-sikit kurangan.
Tapi kita merdeka kemudian daripada dia orang, kita berjaya berada di mana kita berada sekarang. Kalau nak bandingkan tuan-tuan dengan negara lain, kita ni amat bertoleransi, ya. Kita berkongsi semua, ha? Tanya, cakap apa yang tak kongsi, semua kita kongsi, ya. Kuasa politik kita kongsi, ya. Kekayaan kita kongsi, ya. Jawatan-jawatan dalam kerajaan kita kongsi, ya. Perkongsian itu menyebabkan kita berada di mana yang kita berada sekarang. Jadi kenyataan-kenyataan yang boleh menghuris, ya, anggota pasukan keselamatan ni, saya kata wajar dia ambil tindakan yang ni serius, ya. Berbalik pada soalan tadi, kesan ancaman. Kalau kita tengok tuan-tuan, daripada jalan, saya bercakap dalam konteks operasi yang kita lancarkan, sejak dulu sampai sekarang lah, banyak yang terlibat dalam kumpulan-kumpulan, ialah golongan belia. Kalau kita tengok statistik kita tangkap Daesh ni, kajian yang dibuat oleh Jabatan Kementerian Belia dan Sukan dulu, dengan input yang kita dapat, 80% ada belia yang terlibat dalam keganasan ni, yang umur yang ke atas tu kurang. Sebab apa dia orang mudah terpengaruh? Punca dia tuan-tuan, sebab mereka mudah terdedah dengan isu-isu yang berkaitan dengan social media ni lah. Banyak pengrekrutan, pengumpulan dana, merancang untuk buat serangan, buat bahan-bahan letupan, semua melalui social media. Kita tengok sekarang tuan-tuan, budak-budak yang umur setahun 2 tahun pun mak bapak dah bagi dah handphone dekat dia orang. Kalau kita pergi makan kedai mamak, tuan-tuan tengoklah yang mak bapak dia dengan handphone dia, anak tu dia letak, dia buka, dia tengok gambar kartun dan gambar bapak lah, umur 1 tahun kan. Jadi kalau daripada kecil tuan-tuan kita dedahkan, dan banyak benda-benda yang ada dalam social media ni kita tak tapis, memang kita tak boleh tapis pun. Tanggungjawab mak bapak lah untuk tengok apa yang anak-anak dia orang tengok, apa anak website mana yang anak-anak dia orang pergi, bukan kanak-kanak, peringkat dewasa pun kita kena tengok. Banyak yang terlibat dalam Daesh tuan-tuan, itulah puncanya. Duduk dalam bilik diam-diam seorang-seorang, tengah-tengah malam duduk berkomunikasi, duduk berkongsi artikel-artikel, apa tu, bahan-bahan berkaitan dengan jihad, nak mati syahid, semualah nak hijrah, term-term yang dikoin untuk menjustifikasikan dia orang terlibat dalam aksi-aksi keganasan social media tuan-tuan. Yang seterusnya tuan-tuan, berkaitan dengan semangat yang saya katakan tadi, semangat yang tidak ada lagi, semangat cintakan negara, cintakan raja, cintakan agama. Mereka melihat negara luar lagi baik pada Malaysia. Malaysia ni bukan negara Islam. Kerajaan Malaysia ni kata kerajaan taut, yang boleh, kerajaan syaitan yang boleh dilancarkan perang jihad kital. Kita kena tinggalkan Malaysia. Malaysia ni bukan negara Islam. Berhijrahlah ke Syria kononnya. Tu term yang digunakan tu bukan menyusup masuk. Term yang digunakan untuk menjustifikasikan dia orang pergi ke Syria tu hijrah daripada negara yang tagut kepada negara Islam. Sekarang ni tuan-tuan yang ada dekat Syria tu, kalau dulu ada 116 orang rakyat Malaysia yang ada dekat Syria, orang Perak pun banyak juga yang nak jadi mujahidin ni, nak mujahid ni kan. Nombor 1 besar orang Perak lah. Nombor 2 orang Kedah kan. Orang Kedah ni dia kata kalau tak jadi polis, jadi penganas. Dua tu yang orang Kedah, polis, penganas. Orang Perak ni ada satu lagi tambahan, polis, penganas, tu imam. So dia orang pergi ke sana tuan, jihad kononnya. Itu nak mati syahid sebagainya lah. Tu hijrah tuan-tuan. Itu yang tuan-tuan kita tengok, yang saya katakan 116 tu, yang dah meninggal kat sana tuan-tuan ada 54 orang. Ada yang pergi dengan anak-anak kecil, pergi dengan suami, pergi dengan isteri, pergi berkahwin dengan orang kat sana Syria. So daripada 116 tuan-tuan, 11 kita dah balik ke Malaysia, ada lagi 65 tuan-tuan, 40 dah berhubung dengan kita. Sekarang baru dia langkah pun nak balik. Dulu dia kata polis Malaysia ni polis syaitan, menghalang pejuang-pejuang untuk pergi berjihad. Sekarang tuan-tuan, keluarga dia orang telefon kita, Tok boleh tolong lah Tok, anak saya nak balik. Hari tu nak pergi jihad ada, sekarang nak balik dah. So tuan-tuan, kita kalau ikut negara lain, dia orang tarik balik dia punya kerakyatan. Tapi kita di Malaysia tuan-tuan, kita masih ada sedikit, ya bukan sedikit lah, kita punya rasa tanggungjawab sebagai sebuah negara. Kita nak bawa balik juga, walaupun ada setengah pihak mempertikaikan, kenapa perlu bawa balik dia orang ke Malaysia? Dia orang ni pengganas. Memang dia orang pengganas. Kita bawa balik Malaysia, dia orang ke Malaysia pun bukan kita nak lepaskan. Yang lelaki pasti kita akan tuduh di mahkamah. Yang perempuan dan kanak-kanak ni kita akan tengoklah, yang perempuan yang dewasa ni sama ada dia orang punya ideologi tu kuat ke tak kuat, kita akan pulihkan. Yang kanak-kanak takkan nak tahan dalam penjara kot. Kita panggil lah pakar psikologi kita, daripada polis pun ada, ustaz pun ada, profesor pun ada, daripada unit kita pun ada. Pulihkan balik ideologi dia orang, insya-Allah kita nak dia orang balik ke masyarakat tu. Itulah tuan-tuan, kalau kita tengok impact ataupun
kesan-kesan daripada terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang ada kaitan dengan ajaran sesat. Kemudian tuan-tuan, dalam konteks agama kaum pun akan menimbulkan isu. Puak-puak ni tuan-tuan, dia orang satu kan macam kita lah, kita tak ikut apa, kita kafir. Senang ya. Kamu tak ikut aku, kamu kafir. Golongan yang kita termkan sebagai takfiri, yang sukakan kafir orang lain yang tak ikut dia orang. Orang Islam, orang bukan Islam, kafir harbi. Tak ada dah kafir zimmi, harbi semua kamu pancung ya kan. Jadi ialah tidak tepat lah kalau kita tengok dalam konteks Islam. Dia orang walaupun dia bukan Islam, kalau dia hidup dalam negara Islam, kita kena jagalah kepentingan dia. Tapi puak-puak ni tak ada, so akan menimbulkan perbalahan sesama Islam, perpecahan dan antara agama tuan akan menyebabkan wujudnya krisis ataupun konflik. Benda ni yang tuan-tuan kita nak cuba sekat. Sebab tu dalam konteks ni tuan-tuan, kalau saya selalu cakap lah, Jabatan Agama, kalau dulu tuan-tuan senang, dalam konteks undang-undang kita ada ISA, kita boleh sapu bersih. Dulu orang Syiah pun kita tangkap, Ustaz Imam kita tangkap ISA, sebab mana-mana aktiviti yang mengancam keselamatan kita boleh tangkap. Sekarang tak boleh. So semua ni hanya kesalahan-kesalahan tertentu saja. Itu yang orang tanya, bila nak tangkap orang Syiah? Syiah boleh tak boleh tangkap imam? Syiah Jabatan Agama kena tangkap. Tapi kalau dia orang melangkaui garisan keselamatan, puak-puak Syiah ni contohnya, dia orang dah kumpul senjata, nak perang, nak pergi bom masjid kita, itu kita tangkap lah. Sama dengan yang kumpulan satu lagi, yang kononnya kumpulan Salafi ni kan, yang tu clear, kalau ada kita akan tangkap. Tapi untuk kita tangkap hanya sekadar mereka memegang fahaman Syiah, menganut Syiah, tuan-tuan, memang tak boleh. Memang ada tuan-tuan kes-kes yang kita tangkap dulu, pengikut-pengikut Syiah ni direkrut oleh kumpulan Hizbullah. Hizbullah ni benda Lebanon lah, kumpulan pengganas Syiah. Dia datang ke sini tuan-tuan, datang ke Malaysia, dia orang ada majlis Syiah ni. Macam ni lah majlis Syiah dekat apa ni Gombak tu, dia akan talent spot. Ini badan steady ni, ini nampak kemas badan ni, dia buat rekrut 5 orang ni buat rekrut, lepas hantar pergi training dekat lembah PK, balik main jadi ejen dia orang. Kita tangkap 2 ISA lah. So, sebab tu dalam konteks ni tuan-tuan, mana-mana ajaran yang tidak sealiran dengan ahli sunnah wal jamaah kita ni perlu kita benteras. Jangan bagi ruang untuk mereka berkembang. Macam saya katakan tadi lah, tuan-tuan pergilah negara lain. Bukan negara lain, kalau tuan-tuan pergi negeri lain pun yang tak ada, yang mungkin ada sedikit berbeza dengan kita ahli sunnah, dia orang pun tak pernah kita amalkan amalan-amalan benda-benda yang walhal kita tengok lagi segi Islam, benda-benda furuk, benda-benda ranting, tapi dipertikaikan, jadikan isu untuk perbalahan. Itulah titik-titik awal yang boleh mendorong umat Islam berpecah dan juga memasuki fasa seterusnya untuk menjadi anggota-anggota kumpulan pengganas. Sebab dia orang ni memang tidak boleh bertolak ansur, ekstrim, fanatik, ganas sebagainya tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan, nilai-nilai yang ada tuan-tuan, yang saya katakan tadi, kalau kita tak dari segi konteks pendidikan lah, banyak kita tengok tidak terlalu kurang lah isu-isu berkaitan dengan ini ditekankan di peringkat sekolah maupun peringkat universiti. Banyak yang kita cakap dalam konteks kebebasan. Kamu nak belajar, tak belajar itu hak soal kamu, tapi penekanan tak diberikan. Daripada awal tuan-tuan kita didedahkan dengan fahaman-fahaman yang bertentangan dengan ajaran ataupun pegangan ahli sunnah wal jamaah. So itulah dan yang paling penting tuan-tuan dalam konteks pelibatan beliau ni, kalau lah beliau kita ni rosak, orang muda rosak, mana negara akan rosak tuan-tuan. Itulah punca beliau ni lah yang akan memimpin kita. Kita akan pergi macam polis lah, kita nak bencin dah, tinggallah orang muda. Kalau orang muda pun tak betul, habis. So beliau ni penting, kita perlu pastikan dia orang tak terdedah dengan benda-benda negatif, fahaman-fahaman yang tidak saya dengan isu berjamaah. InsyaAllah saya yakin kita akan selamat dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, insyaAllah. Demikian tadi forum perdana yang telah disampaikan bersama oleh Datuk Ayub Khan, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh dan Dr. Haji Muhammad Hizur Azri bin Maknur serta moderator Ustaz Ahmad Umair bin Zulkifli. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Idris Shah II, Ipoh. Tausiah. Sama-samalah kita ikuti bahagian terakhir forum perdana yang akan disampaikan bersama oleh Datuk Ayub Khan,
Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh dan Dr. Haji Mahizur Azri Maknur serta moderator Ustaz Ahmad Umair bin Zulkifli. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Idris Shah 2 Ipoh. Memang apa yang dibahaskan oleh Ustaz Farid tadi tu memang kesannya akhirnya sampai kena tangkap lah dia orang ni. Jadi penting tu kita nak kena tahu daripada awal sebelum mereka ni mula terlibat dengan hal-hal seperti ini. Baik, jadi kita dah tahu dah benda-benda yang menjadi puncanya semua ni. Jadi untuk Dr. Izul, soalan terakhir bagi pusingan ini, apakah langkah-langkah yang perlu diambil sebelum masyarakat diancam dan berbahaya kepada negara ni? Ada dua benda lah kalau menurut saya, kalau seandainya kita nak menangani permasalahan-permasalahan yang kita bicarakan tadi. Pertama tu kan, kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran pun sebenarnya ilmu tu penting, tetapi kalau sekadar berilmu kadang-kadang kan tak mencukupi. Itu sebabnya kenapa yang jauh lebih penting itu adalah kefahaman, understanding. Kalau seandainya sekarang ni macam kata Datuk tadi kan, bahawa kadang-kadang orang-orang yang suka menimbulkan perpecahan dengan fatwa-fatwa yang pelik-pelik ni kan, dia kadang-kadang bukannya tak berilmu, ada PhD dalam bidang agama, menyebabkan orang memang kan percaya kan. Tapi kenapa jadi macam tu? Sebab masalah understanding. Itu sebab kenapa dalam mengistimbat hukum pun kan ada 13 perkara yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita menjatuhkan satu-satu hukum kan. Benda-benda macam ni kenapa Imam Asy-Syafi'i membuat yang namanya usul fiqh kan. Ilmu usul fiqh ni dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Kerana kita jangan mudah sangat menjatuhkan hukum. We have to understand the situation. Sebelum kita menjatuhkan hukum, kita kena faham dulu. Dan inilah yang saya nak minta pada masyarakat kita kan, bahawa tolong tanamkan kefahaman, bukan sekadar ilmu. Belajar jauh-jauh kadang-kadang sampai keluar negara kan, ke Madinah, ke mana, apa semua segala macam, balik-balik membid'ahkan orang. Aduh, letih kata kan. Dan yang dibid'ahkan tu orang-orang macam kami tu. Yang belajar doktor kan, bila kita nak beramal kan, dia duduk kata benda-benda macam ni kan, jadi kami jadi susah kan. Jadi itu sebabnya kenapa di sinilah pentingnya kan kefahaman. Kenapa macam masjid negeri sekarang ni mengadakan kelas-kelas tu, saya rasa itu perlu untuk kita menanamkan understanding, not just knowledge kan, bukan hanya sekadar pengetahuan. Orang boleh dapat gelar sampai PhD dan lain sebagainya, tetapi apabila dia tak faham, yang itu yang kemudiannya menyebabkan dia tertipu dengan ilmunya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min zalik. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala janganlah macam tu. Jadi di sinilah saya minta supaya kata ada beberapa cadangan saya, Datuk. Pertama adalah kata dalam bentuk individu. Setiap individu kita perlu mencari kefahaman dan ilmu. Setiap kita perlu kemudiannya kan, dia bukan cuma belajar Islam, tetapi kemudiannya terdidik dengan Islam. Sebab belajar hanya sekadar untuk kan tahu, banyak orang boleh tahu, tetapi apabila dinamakan kefahaman, dia perlu dididik dengan Islam, supaya kemudiannya dengan kefahaman dia terhadap Islam ataupun kefahaman dia terhadap ilmu yang dia miliki, akan ada yang namanya toleransi kan, tetapi tentu tidak melangkaui kan kehendak Allah. Itu sebabnya kenapa kalau macam kata Ustaz tadi kan, ada orang kadang-kadang melangkaui hak Allah, sedangkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah yang ketiga ayat 112 tu, yang benda yang pertama yang perlu kita jaga tu adalah hablum minallah, God's right. That is the first thing that we have to take great care. God's right. Hablum minallah, baru kemudiannya wahablum minan nas, barulah kita fikirkan tentang human right. Kita tak boleh mendahulukan human right dan kemudiannya kita tolakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak faham benda ni pun, kita akan sangat-sangat mudah tertipu kan. Jadi yang pertama tu secara individu, mari kita cari ilmu, tetapi bukan hanya sekadar mencari ilmu. Yang paling penting tu, mari kita bukan di samping ilmu, kita cari kefahaman. Kemudian setelah individu semua kita kan mencari ilmu dan kefahaman, maka saya minta supaya badan-badan kerajaan lah, badan-badan kerajaan kena memainkan peranan. Macam kata Datuk Ayub tadi, bahawa 80% daripada manusia-manusia yang terpengaruh dengan fikiran-fikiran keganasan ni adalah remaja. Maka saya minta supaya mudah-mudahan insya-Allah anggota keselamatan, dalam hal ini Angkatan Tentera Malaysia, PDRM, Polis Diraja Malaysia, bekerjasama dengan KBS, mungkin Kementerian Belia dan Sukan, bekerjasama dengan KPM kan, Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk memberi penerangan. Sebab sekarang ni kita tengok isu dia kan, dia dulu memang isu yang ini kan Daesh dengan ISIS. Sekarang ni LTTE kan, satu dah jelas-jelas dah diakui oleh PBB sebagai
kumpulan pengganas kan. Tetapi tak malu-malunya mereka mengaku bahawa mereka adalah kumpulan tu dan mengadakan seminar pula dengan kumpulan tu. Jadi maknanya kan fikiran-fikiran keganasan ni dah mula menular pada bangsa-bangsa lain. Jadi saya berharap mudah-mudahan, sebab kadang-kadang kita orang Islam, saya tak tahulah Datuk kan, kalau saya orang Islam, alhamdulillah kita mungkin boleh menerangkan benda ni dalam khutbah Jumaat kan, dalam pengajian-pengajian. Tetapi mereka ni kadang-kadang di mana kontrol? Siapa yang kontrolkan ceramah-ceramah agama dia orang? Sebab kalau kita ada Jabatan Agama Islam, alhamdulillah. Kalau mereka, siapa yang kontrol? Itu sebabnya kenapa dah mula menular kan pada mereka-mereka ni pemikiran-pemikiran keganasan dan tak malu-malu mengaku. Bahkan ada video keluar dan lain sebagainya. Jadi saya minta kerjasama sekali lagi individu tadi dan kemudiannya badan-badan kerajaan supaya kan memberi penerangan kepada masyarakat tentang bahaya kumpulan-kumpulan pengganas ni. Dan kemudiannya setelah kerjasama antara badan-badan kerajaan, tentu kita kan ya badan-badan swasta kena memainkan peranan juga. Sebab kalau seandainya kita nak negara kita aman, saya rasa ini bukan kerja satu pihak saja. Dia perlu melibatkan semua. Badan kerajaan, badan-badan swasta dan juga NGO seperti kami misalnya. Kami kan di yayasan memang kami sedang mengusahakan untuk membangun pemuda-pemuda, maka kan kami banyak merujuk pada imam besar contohnya, kepada Datuk Ayub dan juga semualah yang kami rujukkan supaya insya-Allah we are on the right track. Kita nak remaja kita maju ke depan, tetapi kemudiannya kita tak nak unsur-unsur yang salah baik dari sisi agama maupun dari sisi kemasyarakatan. Jadi kerjasama kan badan kerajaan, badan swasta dan NGO ni diperlukan supaya insya-Allah dapat kita tangani kan fikrah manusia ni ada macam-macam betul kan. Nampak seolah-olah pakai kepiah tapi belum tentu baik. Kadang-kadang mereka bersembunyi di balik kepiah mereka tu. Saya yakinnya bahawa banyak juga orang yang menyamar sebagai padri ataupun sebagai pendeta dan kemudiannya akan memasukkan unsur-unsur yang tak betul pada bangsa-bangsa lain. Coba kita tengok di Rohingya di Myanmar. Antara orang yang menyuruh supaya dibunuh umat Islam tu adalah Sami. Apakah ini diajarkan oleh agama Buddha? Saya yakin tidak. Kan? Tetapi kenapa? Kenapa ini kan orang-orang yang ada kepentingan dan kemudiannya bersembunyi atas nama agama. Kan? Jadi saya minta supaya sekali lagi kan saya minta marilah kita secara individu menuntut ilmu dan bukan hanya sekadar mencari ilmu. Yang jauh lebih penting dari mencari ilmu itu adalah mencari kefahaman, understanding. Setelah itu mari insya-Allah saya minta supaya badan-badan kerajaan, badan-badan swasta dan NGO bekerjasama memberi penerangan pada seluruh masyarakat kita tentang bahayanya pemikiran-pemikiran pengganas ni yang dapat mengganggu kan keselamatan dan kedaulatan negara. Dan salah satu daripada yang saya tengok juga kan antara benda yang akan menyebabkan kehancuran sebuah negara ni adalah, saya minta maaf kan rasuah. Ini satu lagi bentuk keganasan yang saya rasa perlu kita benteras habis-habisan. Saya kebetulan adalah ke beberapa negara kan di seluruh dunia buat program-program. Saya tengok kan dia banyak negara, Zimbabwe, Sri Lanka, beberapa negara Afrika sekarang ni kan dia, kenapa mereka hancur menuju kepada kehancuran? Salah satu sebabnya adalah rasuah. Kerana rasuah ni kalau menurut saya adalah merupakan bentuk keganasan, dia macam kanser, silent killer. Kebetulan kan saya doktor kan, saya tahulah kanser ni kadang-kadang kan ada orang kadang-kadang dia tak rasa apa-apa. Itu sebabnya kenapa kalau dah umur 40 saya cadangkan tolonglah buat cek darah. Pegawai-pegawai kerajaan free je. Kalau ada yang tak tahulah kan, rasanya polis semua kena kot, askar kena semua kena kot. Umur 40 free, tolonglah buat kan periksa darah. Dan tolong buat pemeriksaan tara check up. Bagi tahu je pada doktor saya nak buat tara check up. Bila buat tara check up maknanya dia akan buat ECG. Kena buat ECG. Umur 40 sekarang ni kena buat ECG. Sebab apa? Sebab kanser ni kadang-kadang kita tak dapat detect. Dah stage 4 baru bila badan dah makin lama makin kurus, selera makan dah tak ada, baru kan kita dapat jumpa. Begitulah juga dengan corruption. Corruption ni dia silent killer. Kita tak terasa tapi lama kelamaan dia akan menghancurkan negara. Ini pun satu bentuk keganasan yang perlu kita banteras bersama-sama insya-Allah taala. Kalau tidak, habis kedaulatan negara kita. Habis negara ni akan terjual pada bangsa lain dan mereka akan menjajah kita kan ni seperti mana yang berlaku di Sri Lanka, Zimbabwe dan beberapa negara ni. Kan? Nauzubillah, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik.
Mungkin itulah kan, sekali lagi saya ingatkan, secara individu kita perlu mencari kefahaman dan kita perlu mencari ilmu, dan kemudiannya kerjasama kan daripada badan-badan kerajaan, badan-badan swasta dan NGO untuk memberi penerangan yang kan baik pada masyarakat, supaya kemudiannya masyarakat alert dan benar-benar memahami permasalahan ini. Wallahualam. Terima kasih Dr. Izul. Jadi dengan penerangan Dr. Izul tadi mengakhiri sesi soalan. Jadi kita sekarang buka dulu kepada soalan daripada audien, kepada hadirin, sidang hadirin yang ada di hadapan ini. Mungkin ada yang nak bertanya soalan, mungkin ada yang rasa dah lama dah nak tahu pasal sesuatu ni, mungkin pada Datuk Ayub lah kot. Selama ni nampak je. Kalau nak tanya Ustaz Farid ni, boleh datang je masjid dia ada hari-hari insya-Allah. Jarang-jarang. Mungkin Dr. Izul juga ke sebab dia selalu keluar negara. Mungkin tak jumpa di Malaysia. Okey, jadi boleh. Jadi ada siapa nak tanya soalan boleh datang ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi, Al-Fadhil Ustaz Tuan Imam Farid, Datuk Ayub, Dr. Hizul, satu soalan, bagaimanakah peranan kita sama ada pihak agamawan mahupun pihak keselamatan mahupun pihak akademik dan juga daripada NGO untuk menyemai semangat kepahlawanan di kalangan generasi, khususnya generasi muda hari ini, dan supaya mereka tidak terbabas daripada menyertai sebarang aktiviti keganasan yang konon-kononnya atas nama kepahlawanan. Jadi apa peranan setiap golongan yang disebut tadi, mana agamawan, pihak keselamatan dan juga NGO dan cendekiawan? Saya kata yang paling penting tuan-tuan, kita tengok dalam konteks sekarang, kita budak-budak muda dia orang tak baca sejarah, tak tahu sejarah. Sebab tu kita tengok banyak budak-budak yang muda-muda ni, remaja ni, dia orang minta benda yang pelik-pelik sebab dia orang tak tahu perjuangan mencapai kemerdekaan ni macam mana. Paling penting tekankan itu dulu. Macam saya katakan tadi, kalau rukun negara pun menggagau nak jawab, so macam mana jadi rakyat Malaysia, macam mana nak faham sejarah? Itu yang keluar macam-macam tu. Kenapa perlu ada banyak ramai tentera, kenapa ramai polis duduk tidur? Itulah sebab sejarah, tak tahu sejarah. Yang penting tekankan itu dulu. Itu yang paling basic. Kemudian tuan-tuan, dalam konteks ajaran sesat ni, saya selalu bercakap banyak kali, di mana-mana pun, yang paling penting tuan-tuan, kita berpeganglah kepada ahli sunnah wal jamaah. Banyak juga orang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan ahli sunnah, ahli punah wal jamaah. Punah habis dia. Bila kita cakap ahli sunnah wal jamaah ni, Tok Imam pun ada kat saya ni, pegang. Kalau kita kat sini rantau Asia Tenggara, kita mazhab Syafi'i, peganglah mazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i pun kita tak tentu hala, kita nak pergi belajar mazhab lain pula dah. Nak ambil sana sikit, nak ambil sini sikit. Yang itu yang jadi rojak tu. Kan? Pegang mazhab. Jangan tak pegang mazhab. Di samping itu, bila kita dah mazhab Syafi'i, kita meraihkan 3 lagi mazhab. Hanafi, Maliki, Hambali. Memanglah ada sedikit perbezaan, benda-benda furuk, benda-benda ranting ni. Tapi kita tak kata dia orang sesat, dia orang pun tak kata kita sesat. Tapi bila kita bawa masuk fahaman-fahaman yang baru daripada luar ni tuan-tuan, itu yang menyebabkan kita berkecelaru ni. Kita ambil sana sikit, ambil sini sikit, itu bid'ah, ini bid'ah, itu syirik, ini syirik. Tuan-tuan, lepas tu daripada bid'ah tu lah kita kafir ke orang. Siapa yang baca doa kunut katanya kafir. Siapa yang baca Yasin malam Jumaat masuk neraka. Siapa yang macam-macam lah kan. Benda-benda tu ulama-ulama dulu dah habis dah berdebat, habis tak perlu nak berdebat. Tapi benda tu sekarang dibangkitkan kembali, dihangatkan kembali. Tujuannya bukan apa? Untuk membuat perpecahan kan? Perpecahan dan juga untuk menjustifikasikan tindakan ganas dia orang. Itu saya kata benda yang basic. Kalau kita dapat pegang yang tu, insya-Allah lah, kalau orang Islam, itu yang paling penting. Jangan mudah terpengaruh. Macam tadi pun doktor cakap, kadang-kadang sorban besar apa semua tuan-tuan. Yang banyak yang kita tangkap tuan-tuan, yang datang daripada luar ni, penipu banyak. Kita tak check background dia, kita jemput datang masjid kita. Kita bagi kahwin dengan anak-anak kita tuan-tuan. Anak dara dia kita bagi kahwin ni orang. Kita tak tahu latar belakang dia orang tuan. Jangan mudah terpengaruh, terpedaya dengan luaran tuan-tuan. Banyak yang datang menipu tuan-tuan. Macam saya katakan tadi, banyak kita kat masjid, semua masjid ada kelas-kelas agama, ikutlah. Ini kita nak pergi cari. Kita tengok, baca satu hadis, kita nak hukum orang lah. Baca satu hadis, kita kata jangan ikut mazhab lah. Walahal ulama-ulama dulu nak keluar hukum, tuan-tuan, bukan senang. So kita terlalu banyak terpengaruh dengan YouTube. Ustaz YouTube, apa-apa pergi tengok YouTube.
ustaz je bagilah satu hadis, kita pun ikutlah. Kamu syirik lah kata. Kita pegang satu hadis. Itu benar-benar yang asas. Saya kata kalau kita pegang, insya-Allah kita tak akan tersasar. Kita dapat membendunglah isu-isu ajaran sesat, isu pelibatan dalam keganasan dan isu-isu kenegaraan, insya-Allah. Baik, jadi itu penerangan daripada Datuk Ayub. Mungkin ada yang nak nambah? Ustaz Farid ada tambah sikit. Dari sudut agama, saya minta kita sama-sama ambil berat dengan pendidikan agama. Dalam Islam dah diajar kita didik daripada 7 tahun, 10 tahun, 7 tahun perintah dia solat, puasa, 10 tahun kita boleh pukul sikit tak apa. Bukan bantai dengan kayu 3-4 tu. Yang tu bukan pukul. Ya, ini kita rotan sikit je. Didik dengan didikan Al-Quran. Ni kadang-kadang kita tengok statistik kelas kafar. Kelas kafar ni kafar rendah. Yang hadir 60% je. Ini peranan ibu bapa. Ibu bapa supaya hantar anak kelas kafar ni, kelas agama dan fardu ain. Kalau kita tak beratkan anak-anak kita daripada awal untuk masuk kelas kafar ni, kelas agama dan fardu ain, macam mana anak kita nanti nak baca Quran pun tak boleh. Saya di peringkat sekolah menengah, orang perempuan saya mengajar sekolah menengah, dia kata sekolah menengah ramai yang tak boleh baca Quran lagi. Padahal kita tengok sekolah rendah ada Jacob pula. Sekarang Jacob dah habis. Guru ijazah Jacob. Petang ada kelas kafar, tapi bila menengah tak boleh lagi baca. Belajar macam mana? Kalau kita tengok statistik yang hadir kafar tak cukup beratus. Jadi peranan ibu bapa supaya menghantar pesan dekat anak-anak kita supaya cucu-cucu kita tadi dihantar. Sibuk macam mana pun masuk juga kelas-kelas agama fardu ain ni. Ya, jangan sampai bila dia dah faham agama, faham akidah baru clear, senang. Taklah berlaku macam Datuk sebut tadi kan. Tadi saya nak sentuh pasal Wahabi sebenarnya. Tu yang banyak bidah. Sebab tu Jawatankuasa Fatwa dah pesan tiap-tiap kali bersidang, Jawatankuasa Fatwa bersidang memberi peringatan kepada ajaran Wahabi ni sebab mereka membangkitkan isu-isu khilafiyah. Bab-bab yang khilaf. Dalam Islam dibenarkan yang khilaf. Boleh kita boleh beramal, tak boleh kita nak membid'ahkan ataupun menyesatkan atau mengkafirkan orang. Tahlil bid'ah, berzikir lepas sembahyang bid'ah. Ini semua perkara yang boleh mecah belahkan. Setengah tu sunnah. Yang sunnah dibid'ahkan. Ini masalah besar. Masalah besar dalam masyarakat. Dia berlawan dengan ajaran agama terus. Jadi kita kena ingat benda-benda ni kadang-kadang diajar kepada kita. Dan sekarang mereka berlindung di atas nama Salafi. Ni baju je. Sebenarnya Wahabi pakai baju Salafi. Kalau Salafi dia sekali dengan Ahli Sunnah, tak ada perbezaan. Sebab Salafi dia merujuk kepada zaman ataupun waktu. Ini Salaf. Salafi ni orang yang terdahulu, Khalaf orang yang terkemudian. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'in, semua ni adalah Salafi. Sama dengan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah tu maknanya yang mengikut sunnah. Sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada zaman kita. So tarikh tu sekali sama. Jadi mereka nak berlindung daripada orang kata Wahabi, kami Salafi. Apa benda nak bagi masyarakat penin? Kalau puak ni dia sebut Salafi tu confirm Wahabi. Ni kalau nak kenal ni, saya terang bagi tahu je. Kalau nak kenal, nak jumpa depa, kalau depa kata depa Salafi, itu Wahabi Salafi lah tu. Depa tak akan mengaku Ahli Sunnah. Punya takut nak mengaku Ahli Sunnah. Ahli Sunnah ni 90% dalam dunia ni. Di Malaysia, di seluruh negara 90%. Yang baki tu pun Syiah. Yang baki daripada tu pun Syiah. Yang ada ni sikit-sikit sangat yang lain ni. Jadi kita kena hati-hati. Kadang-kadang pahaman ni di anak-anak kita lah. Kita baru nak pergi Maulidi Rasul, anak-anak kita kata apa? Itu bid'ah ya. Tak pasal-pasal bergaduh dengan anak pula. Maulidi Rasul bid'ah nak menyambut. Yang dia orang buat bersedih depa tak apa pula, potong kek tu. Tak bid'ah pula. Itu berdebah. Ini semua masalah yang benda-benda yang khilaf. Jadi kita kena ikut pahaman-pahaman yang keras, pahaman yang ekstrim. Saya sebut Salafi Wahabi ini ialah fahaman yang keras, yang ekstrim dalam pemikiran. Itu je masalah depa. Depa tak terbuka. Dalam Islam Allah sebut apa? Dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan bijaksana dan peringatan yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Demo kalau berdebat kena nak bergaduh ya, nak depa aja yang betul. Dalil orang tak pakai. Ini puak-puak Wahabi. Ya, hati-hati. Malah sampai tahap selawat pun dah sesat.
Depa kata muja Nabi pula. Takkan orang tak kenal Nabi dengan Tuhan. Ya, punya teruk pahaman depa punya keras sampai macam tu. Jadi ini pahaman-pahaman yang boleh memecah belahkan masyarakat. Ya, jangan kita layanlah, kita peringat pada ni. Selalu moto mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu ayat depa aja. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah memang dah tentu kembali kepada Quran dan Sunnah. Mereka yang mengkafirkan orang tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, wallahu alam. Jadi hari ini kita buat forum perdana untuk mengenang sebenarnya Hari Pahlawan kita, bahawa kepahlawanan sebenarnya kalau menurut perspektif Islam adalah daripada banyak sudut pandang yang semuanya perlu insya-Allah orang memainkan peranan. Walaupun tentu yang paling terkedepan dalam hal ni adalah anggota keselamatan lah, baik itu dari PDRM maupun ATM lah, Angkatan Tentera Malaysia. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Datuk Ayub tadi, berhati-hatilah, begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh imam besar kita. Berhati-hatilah terhadap unsur-unsur yang cuba memecah belahkan kita, baik daripada aspek agama maupun dari aspek sosial maupun daripada aspek politik. Janganlah kerana kita kan dia terpengaruh dengan unsur-unsur yang tidak baik kan, yang mengatasnamakan agama ataupun sosial ataupun politik, akhirnya menjadi terpecah belah. Kita pun tahu kan bahawa banyak sekarang ni unsur divide and rule. Mereka hendak kita ni terpecah belah supaya kemudiannya mudah untuk mereka menjajah kita dan menguasai kita. Maka berhati-hatilah. Dan untuk itu semua, seperti yang dikatakan oleh Imam Farid tadi, bahawa marilah kita kembali kepada agama kan, supaya insya-Allah dengan kembalinya kita kepada agama, kita mempunyai asas yang sangat kuat. Kerana kalau seandainya kita kembali kepada agama, insya-Allah masyarakat akan tercover. Apabila kita kembali kepada agama, insya-Allah seperti yang dikata seperti kekhawatiran yang disampaikan oleh Datuk tadi, iaitu perpecahan dari sudut agama, sosial dan politik, insya-Allah kalau kita dapat kefahaman dan ilmu yang benar dalam agama, benda itu semua insya-Allah tidak akan pernah terjadi. Maka marilah kita didik keluarga kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan kefahaman dan ilmu agama yang benar, supaya kemudiannya kita tidak mudah ditipu dan diperdaya oleh musuh-musuh kita yang cuba menghancurkan kita, baik dari dalam maupun daripada luar. Jadi terima kasih kepada semua ahli panel, dan kesimpulan yang diberikan oleh Dr. Izul tadi, alhamdulillah hari ini kita fahamlah. Jadi mari kita hargai dan sambut Hari Kepahlawanan untuk kita sama-sama jadi pahlawan. Ekstrim ni dia datang daripada apabila dia ada satu dalil. Dia ada satu dalil, dia faham, dia akan salahkan semua orang. Jadi ekstrim. Tetapi untuk jadi orang yang penenang ni, orang yang kemudiannya memahami dan boleh bertoleransi ni, dia kena faham banyak dalil. Jadi ini tips asas lah. Jadi sebenarnya Hari Pahlawan ni, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih mengurniakan kepada kita struktur organisasi negara yang baik, dan kita masih aman sehingga saat ini. Mari sama-sama kita pertahankan keamanan ini. Jadi sekali lagi diucapkan terima kasih kepada ahli panel yang dijemput, dan Ustaz Farid sendiri di Masjid Negeri ini, Datuk Ayub Khan daripada PDRM, dan juga Dr. Izul daripada YD KMM. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi forum perdana sempena Hari Pahlawan yang telah disampaikan bersama oleh Datuk Ayub Khan, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh dan Dr. Haji Muhammad Hizul Azri bin Maknur, serta moderator Ustaz Ahmad Umair bin Zulkifli. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Idris Shah II, Ipoh.